Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, uh, jadi hari ini saya akan buat satu ulasan berkenaan dengan satu pendedahan mengejutkan yang telah dibuat ya oleh bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey. Dan saya menggalakkan anda semua ya juga rujuk ya live saya semalam ya, sama ada anda scroll ke bawah ataupun anda boleh rujuk kepada YouTube Regi J. Siri Taudin berkenaan dengan live semalam. Okey, dan saya akan letakkan link live semalam dalam ruang tajuk selepas live ini ya, jadi pastikan anda rujuk live semalam. Di dalam live semalam saya ada memperincikan kemungkinan berlaku satu perjanjian rahsia melibatkan kluster mahkamah ataupun Kem Zahid secara spesifik bersama Kem Anwar ya, dan perkara ni saya perincikan dan mengapa perjanjian ini berlaku di Johor ya, dan cara Pakatan Harapan sedang cuba memerangkap ya parti-parti seperti Muda, Pejuang dan sebagainya, tetapi tidak berjaya sebab Pejuang bertindak memutuskan untuk bertanding secara solo. Jadi rujuk live semalam saya akan letak link di ruang tajuk selepas live ini. Baik, hari ini saya nak ulas sedikit berkenaan dengan satu pendedahan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, baik. Muhyiddin secara jelas memberitahu selepas dia jadi Perdana Menteri lah, lepas langkah Sheraton ya, Zahid datang jumpa dia, Najib datang jumpa dia. Mula-mula Zahid kemudian menurut Muhyiddin, Zahid bawa fail bertimbun-timbun ya, bertimbun-timbun kata Muhyiddin. Dan ni fail dokumen lah, bertimbun-timbun berkenaan dengan kes mahkamah dia. Dan kemudian siap dengan Muhyiddin beritahu, Zahid berkata, tolonglah Tan Sri, saya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Ini yang Muhyiddin secara terang-terang, secara terbuka mendedahkan. Kemudian menurut Muhyiddin, lepas itu datang pula Boskur ataupun Najib. Kemudian Najib pula minta bantuan Muhyiddin untuk keluarkan Gopal Sri Ram daripada pendakwaan, daripada kes tu. Kira minta Muhyiddin campur tangan lah. Zahid dengan Najib minta Muhyiddin campur tangan, sama ada nak gugurkan kes ke apa ke entahlah, tapi minta Muhyiddin campur tangan. Okey. Dan perkara ni sebenarnya telah didedahkan oleh Muhyiddin sebelum ni ada, tapi dia tidak spesifik. Dia tidak beritahu Zahid ke, dia tidak beritahu Najib ke, tapi dia dilihat menuding jari kepada mereka apabila merujuk kepada kluster mahkamah. Tapi kini makin jelas lah ya. Dan kalau dulu Zahid tak pernah sebut nama sesiapa, tapi Najib terasa dan dia mengugut untuk menyaman Muhyiddin. Tapi sehingga hari ini kita tak dengar apa-apa lah. Kemudian kini ada cerita ni yang keluar. Saya dipahamkan Zahid berkata dia mempertimbangkan untuk nak saman Muhyiddin. Bagi saya tak payah pertimbangkan. Kalau benar Muhyiddin menipu, nak pertimbangkan apa lagi? Saman je. Okey? Babak mempertimbangkan saman ni, keluar mulut Zahid ni, kita dah dengar lama dah. Bukan hanya Muhyiddin, banyak perkara lain kita dah dengar lama dah. Bila dibongkarkan ya, ada akuan bersumpah Zahid menyokong Anwar, kemudian surat kepada istana, semua ni dia nak pertimbangkan nak saman. Sampai hari ni saman tak muncul-muncul lagi. Jadi saya sarankan Zahid tak payah pertimbangkan. Jika benar Muhyiddin menipu, bahawa Zahid ni bawa fail bertimbun-timbun ya, berkenaan kes, dan kata tolonglah Tan Sri, saya tidak melakukan apa-apa kesalahan, jadi saman je. Dan dalam affidavit tu tulis dengan terang-terang bahawa Muhyiddin menipu dalam isu ni.
Lepas tu jangan terkejut lah jika ada bukti-bukti yang muncul yang menunjukkan bahawa Zahid memang berbuat demikian. Okay. So jika anda ada soalan, tanya selepas live ni ya, bila saya beri isyarat. Okay. Tapi ini bukan satu rahsia sebenarnya. Dalam pada ya, tempoh di mana berlaku subahat antara Muhyiddin ya, kluster mahkamah ya, sebenarnya Muhyiddin pun ada bersubahat dengan kluster mahkamah lah. Ni dia cerita kluster mahkamah perlu dihalang dan sebagainya, tapi sebenarnya dia yang dulu bersubahat dengan kluster mahkamah kerana dia terdesak nak kuasa dan kedudukan. Sebab dia lah semua ni, masalah ni terjadi. Okay, tapi tak apalah. So masa tu sekejap ya, masa tengah berlaku percaturan kluster mahkamah nak langkah Sheraton tu, ada pula cerita Zahid pergi ke rumah apabila satu rombongan pergi berjumpa dengan Tun Mahathir untuk memujuk kot Tun Mahathir kan. Ke rumah Tun Mahathir, Zahid bawa beberapa dokumen nak minta Tun kaji ya, nak cuba beritahu yang dia tidak bersalah. Jadi kalau kita lihat pada ketika langkah Sheraton tu pun, Zahid ni dia akan jumpa semua. Dia akan jumpa Tun, lepas langkah Sheraton jumpa Muhyiddin, dia akan jumpa semua untuk cuba beritahu dia tak bersalah. Berdasarkan pengakuan Muhyiddin, dia juga ada berjumpa Muhyiddin lah. Lepas tu bila mereka tidak memihak dia, tidak ada pihak yang ingin membantu dia, pihak tu pula dikritik, dan kemudian pihak tu ditumbangkan dengan subahat melibatkan kluster mahkamah. Dan motif bagi menumbangkan Muhyiddin ada sangkut paut dengan kes Zahid tu, itu jelas. Kita lihat bila tarikh pada hari Najib dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi, pada hari itu Zahid mengeluarkan satu kenyataan dengan nada yang marah, dengan nada yang tidak puas hati, kata satu keputusan besar akan dibuat oleh UMNO, dan ini telah menjurus kepada keputusan-keputusan tertentu yang akhirnya menyebabkan ahli-ahli parlimen kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Muhyiddin dan mencetuskan langkah Royal Chulan untuk menaikkan Ismail Sabri ya. Dan kemudian satu lagi petanda yang kluster mahkamah memang nak kerajaan campur tangan adalah apabila Ahmad Maslan, iaitu selaku Setiausaha Agung Barisan Nasional atau UMNO ya, UMNO, memberitahu bahawa sebab ada Barisan Nasional atau kira kepimpinan UMNO lah tidak puas hati sebab Perikatan Nasional atau Kerajaan Perikatan Nasional meneruskan kes-kes mahkamah terhadap UMNO ya. Nak cerita apa lagi ya. Jadi sekarang saya minta Zahid Najib keluar kenyataan kalau berani kata Muhyiddin tipu, benda ni tidak terjadi. Saya nak Zahid keluarkan kenyataan sekarang ni. Jangan berdiam lah, banyak isu yang Zahid kena jawab. Beritahu Zahid dan Najib, khususnya Zahid tidak berjumpa dengan Tun, bawa dokumen-dokumen minta bantuan Tun. Saya nak Zahid dan Najib keluar kenyataan bahawa mereka tidak menandatangani satu surat yang ditujukan kepada istana bagi menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Tiga ni cukup, sebenarnya banyak ya. Perbualan Zahid dengan Anwar tu sahih ya. Yang telefon tu, rakaman tu sahih. So minta Zahid dengan Najib jawab benda-benda ni cukup ya. Ini semua 2x5, 5x2 lah, termasuk Muhyiddin lah. Tapi sekurang-kurangnya di bawah Muhyiddin dia tidak membantu Zahid dan Najib. Tapi sebab dia lah hari ini politik bercelaru, sebab dia membantu kluster mahkamah yang terdesak untuk menyelamatkan tengkuk masing-masing sehingga memporak-perandakan politik tanah air. Dah habis langkah Raya Chulan, dah dapat Perdana Menteri UMNO, tak puas hati lagi. Dia tumbangkan kerajaan dia sendiri di Melaka, dia gugurkan kerajaan dia sendiri di Johor,
Tak habis-habis porak-perandakan politik tanah air. Ya. Jadi itu sahaja mesej saya. Jadi anda boleh mula bertanya soalan dari sekarang, dan saya akan letak link ya kepada live semalam. Jangan lupa tonton di ruang tajuk, dan juga artikel-artikel berkaitan. Pastikan anda rujuk artikel berkenaan dan sentiasa layari detekforce.net, dan jangan lupa ya sertai saluran Telegram saya, iaitu Telegram Regi J. Siri Taudin. Jadi ada apa-apa soalan, boleh bertanya sekarang. Sementara menunggu soalannya, ada juga perkembangan berkenaan dengan PAS. Saya dari dulu lagi beritahu bahawa akar umbi PAS tidak setuju PAS bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Jadi hari ini sudah keluar laporan ya, bahawa berdasarkan ya gambar-gambar yang telah dimuat naik dalam Facebook Puat Zarkashi ya, ada banyak kain rentang yang diletakkan oleh penyokong PAS di Johor. Banyak kain rentang di Johor. Apa kandungan kain rentang yang bersepah di Johor ni? Kami mesej akar umbi dan penyokong PAS, jentera PAS ya, kepada PAS, kami tak akan bertugas di PRN Johor jika PAS terus memilih Perikatan Nasional. Jadi PAS ni dah berpecah teruk ya, dari kepimpinan pun sedang bergaduh ya. Dalam kepimpinan dia pun ada yang tak puas hati, dia pecat Khairuddin. Ada yang kata Hadi cuba kontrol ya, orang tak boleh bersuara secara demokratik ya. Kemudian antara pemuda PAS dengan kepimpinan pusat pun ada percanggahan. Kepimpinan pusat nampak macam Azam Baki sekadar buat press conference, kata dia tak bersalah, mereka terima. Pemuda PAS tetap hendakkan perkara yang betul dilakukan, iaitu Azam Baki direhatkan. Kerajaan pula dia senyapkan isu Azam Baki ya. Sistem keadilan, sistem kebenaran lah di negara ni sudah terbantut di bawah kerajaan ini. Kini ada akar umbi PAS, jentera PAS yang letak kain rentang secara terbuka, beritahu kami tak akan bertugas di PRN Johor jika PAS terus menyokong Perikatan Nasional. Ini perkembangan lah, saya kongsi sementara tunggu soalan. Aziz, ingat lagi masa Zahid jumpa Tun, dia kata dilayan macam tahi. Zahid ni dia lidah biawak, lidah bercabang. Dia akan berjumpa dengan semua pihak, cuba berunding dengan semua pihak bagi kepentingan dia, dan bila pihak tu tidak ingin membantu dia, dia akan keluarkan kata-kata pedas. Sama seperti sebelum PRU14, dia menghina Tun, menghina nama Tun dengan berita palsu, kononnya IC Tun ni ada nama tertentu ya. Dia menghina nama keluarga Tun, dia menjadikannya satu bahan lawak jenaka. Ini adalah manusia yang bermoral amat rendah, tidak sesuai dijadikan pemimpin ya. Muhammad Abdul Ghaffur, salam Tuan RJ, ada cerita yang Mak Sabu jumpa Datuk Seri Mukhlis Mahathir bincang tentang gabungan atau mengadu pasal Kerenah Anwar? Okey, Mak Sabu nak jumpa, dia jumpalah. Tapi Mak Sabu jangan pergi cerita kat orang. Benda ni ada kaitan dengan apa yang saya ceritakan semalam dalam live saya. Jadi rujuk live saya semalam, sama ada scroll ke bawah atau pergi ke YouTube Regi J. Siri Taudin. Saya akan letakkan link pada live semalam di ruang tajuk. Jadi 2 live yang terakhir anda wajib rujuk. Benda ni saya ceritakan. Mak Sabu tak usah pergi runding sana runding sini berkenaan dengan kemah besar pembangkang. Walhal sebenarnya Mak Sabu adalah presiden parti yang merupakan sebahagian daripada kerajaan besar keluarga Malaysia yang ditubuhkan menerusi pintu belakang dengan bantuan kleptokrat ya. Jadi jika Mak Sabu tubuhkan apa-apa kemah, itu bukan kemah pembangkang, itu kemah pengkhianatan ya. Itu sahajalah. Dia nak jumpa, dia nak bincang, tak salah lah. Tapi jangan harap pihak yang berpandu kepada kebenaran, jika benar lah
pihak tu berpandu kepada kebenaran, dia tidak akan tertipu dengan helah-helah amanah DAP dan PKR ni. Jika amanah benar-benar ikhlas, tarik je MOU dan kemudian singkirkan Anwar daripada kepimpinan Pakatan Harapan, baru cerita. Okey. Asma Laili, semua berpecah. UMNO yang dapat. Mereka berusaha nak rampas kuasa. Yes. Jangan nak salahkan Tun. Mahyadin and gang tu puncanya, betul? Muhammad Ruby, apakah PH boleh menang bergaya atas perpecahan parti pembangkang manakala UMNO boleh menumpang tuah kemenangan atas kedaulatan politik? Okey. Saya ulang, di Johor saya tidak akan buat ramalan. Ya. Jadi kita lihat. Cuma yang saya tahu, yang kita tahu ialah berlaku penolakan besar-besaran terhadap PH, BN dan PN. Dan kita dah lihat penolakan terhadap Anwar dan PH di Melaka dan di Sarawak. Jadi kita lihat di Johor. Johor saya tidak ingin buat ramalan. Muhammad Abdul Ghafur, salam Tuan RJ. Peguam Siti Kasim akan bertanding PRU 15. Apa pendapat Tuan? Saya tak ada pendapat. Itu kalau dia nak bertanding tu hak dia lah. Saya tidak ada pendapat. Terima kasih Muhammad Abdul Ghafur. Okey. Syukur Yahya, PAS mesti sedar bahawa memang tidak ada tempat untuk mereka di Johor. Kehadirannya pun tidak banyak boleh memulihkan PN. Setuju tak RJ? PAS tidak boleh, kehadiran PAS tidak boleh memulihkan Perikatan Nasional, itu betul. Saya setuju. Ya. Terima kasih. Minta maaf ada gangguan tadi. Terima kasih Kasmi Zimi. Ida AB, semua gabungan parti memang haru biru. Ini pun betul. Okey. Baik. Ada apa-apa soalan lagi? Ya. Saya akan luangkan masa 5 minit lagi ya untuk menjawab soalan. Jika ada apa-apa soalan, anda boleh bertanya. Okey, Jebat Selatan 2. Tuan RJ, kenapa masih ramai rakyat nak menyokong Najib, Zahid, Anwar serta Mahidin, sedangkan mereka terang menghancurkan negara? Okey. Tidak benar jika kita kata ramai rakyat menyokong Najib. Jika anda lihat undi popular di Melaka pun, walaupun BN kononnya menang besar, tapi sebenarnya dia menang sebab peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah. Dan jika kita lihat peratusan undi popular, kita akan dapat tahu bahawa BN langsung tidak menunjukkan apa-apa peningkatan, biarpun Najib bertungkus lumus berkempen di Melaka. Jadi ia adalah sebab teknikal, sebab helah yang digunakan oleh BN untuk menakut-nakutkan pengundi. Jadi peratus yang keluar mengundi rendah. Jadi ramai juga yang boykot, sebab itu dia menang. Itu pun tipis di 12 kerusi. Dan kita lihat di lama dulu PRK Cini pun, itu adalah kubu kuat Najib sebab dia dalam kawasan Parlimen Pekan. Tapi jika anda campur undi PAS dengan UMNO sebelum pada PRU 14, dan kemudian lihat undi BN yang merupakan undi PAS dengan UMNO, sebab masa tu ada Muafakat Nasional, jadi anda melihat tak ada peningkatan langsung, biarpun Najib bertungkus lumus berkempen seperti itu adalah PRU. Jadi tidak benar ramai yang sokong Najib. Najib ada pentaksub dia, satu kumpulan pentaksub, tapi kumpulan itu adalah kumpulan depa dengan depa aja, ya. Depa terlalu taksub. Dan ramai cyber trooper, ramai cyber trooper upahan di media sosial menimbulkan persepsi seolah-olah Najib ni adalah begitu popular. Anda lihat sekarang bila dia buat walkabout pun sambutan tak begitu hebat, ya. Dan kalau anda kenal siapa orang-orang di sekeliling Najib, anda akan tahu ramai di kalangan mereka tu orang-orang Najib sendiri, ya. Aziz bin Azmi Ismail. Tapi RJ, pada saya bila istana masuk campur memang akan pengaruh pengundi sangat cenderung pada UMNO kot. Yang itu saya tak boleh komen sebab saya tak tahu apakah pengaruh istana. Jika ada, saya pun tak tahulah. Saya tahu Najib pergi jumpa
TMJ itu saya tak akan tafsir dengan tapi saya tahu di media sosial orang berkata macam ada campur tangan atau macam ada pengaruh, tapi itu pandangan orang lah. Saya tidak tahu sama ada ia akan mempengaruhi orang atau ia akan memarahkan orang. Saya tidak tahu. Tapi Aziz bin Jafar yang kita nampak dalam UMNO sendiri dah macam takut dengan kluster mahkamah, walaupun ada setengah dari mereka menolak puak kluster. Apa pandangan tuan? Penolakan terhadap kluster mahkamah ni dalam UMNO amat signifikan. Tetapi saya dah pernah ceritakan benda ni dulu, tetapi disebabkan mereka tahu juga ada usaha daripada Kem Muhyiddin dan Ismail Sabri untuk mengambil alih tampuk kepimpinan UMNO. Jadi dari sudut mengelakkan Kem Muhyiddin mempengaruhi UMNO, mereka menyokong Zahid. Tapi sekadar itu sahaja. Mereka tidak ingin Zahid menjadi calon Perdana Menteri dan mereka ingin lepas PRU diadakan pemilihan UMNO dan Zahid tidak lagi memegang tampuk kepimpinan parti. Begitu juga Najib. Syukur Yahya, pilihan paling tepat untuk rakyat Johor ialah Pejuang, parti yang baru yang suci dari debu. Betul tak RJR? Okey, Pejuang setakat ini di Johor mengambil watak kuasa ketiga sebab dia tidak bersekongkol dengan mana-mana parti sama ada PH, BN atau PN setakat ini. Jadi rakyat tercari-cari kuasa ketiga. Jadi kuasa ketiga di Johor adalah pilihan yang tepat. Tuan RJR, apakah intipati perjumpaan Mak Sabu dengan Datuk Seri Mukris Mahathir semalam? Saya tak tahu. Saya baru dengar je ada perjumpaan. So saya pun tak tahu. Okey. Pian Habibi Hikal, Datuk Seri Najib Razak dan Zahid habis kena telanjang dalam ucapan kempen TSMY salah satu lokasi di Johor tentang kes mahkamah. Betul. Anda suka tak suka Muhyiddin, anda sokong tak sokong Muhyiddin, tetapi pendedahan Muhyiddin dalam ucapan dia amat mengejutkan. Jadi Zahid tak usah buat cerita nak pertimbangkan nak buat samad. Kalau Muhyiddin didapati menipu, sama je. Kami tunggu, kami nak lihat lah. Okey, baik. Fizi Halisah minta penjelasan betul ke akar umbi PAS hendak MN bukannya PN. Itulah yang telah dilaporkan berdasarkan kain rentang yang digantung. So itu sahajalah. Baik, saya akhiri live ni dan pastikan anda rujuk live semalam di YouTube Regi J Sri Taudin atau scroll ke bawah. Dan live itu penting. Saya menceritakan tentang dua live yang lepas, saya ada menceritakan tentang persetujuan rahsia melibatkan kluster mahkamah dengan Anwar di PRN Johor. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.